Dan kita juga nak bawakan kepada anda mungkin sedikit data berkenaan dengan pendapatan isi rumah kasar melihat kepada 6 negeri yang dipertaruhkan untuk pilihan raya negeri kali ini. Sudah bersedia di bilik berita kita bersama dengan Fahmi Izzuddin. Fahmi, mungkin ada cerita-cerita ataupun data-data berkenaan dengan pendapatan isi rumah kasar ini yang kita boleh kaitkan dengan politik perut ataupun mungkin sentimen rakyat itu sendiri. Ya, 6 negeri ini. Melihat kepada kos sara hidup dan sebagainya. Ya, Syazwani dan Najib, menarik sekali perbincangan di studio utama itu, hampir terleka saya mendengarkannya, tapi izinkan saya mencelah sedikit untuk bawakan sedikit perkongsian mengenai data pendapatan purata, di mana kalau kita saksikan di graf ini, dua segmen. Yang pertamanya berwarna hijau, segmen bandar, dan yang keduanya berwarna biru, luar bandar. Dan kalau kita lihat, sejak tahun 1970, wujud satu trend jurang yang begitu rapat di antara segmen bandar dan juga luar bandar dalam pendapatan purata dalam negara. Di mana pada tahun 1970 hingga 76, trend itu semakin lama semakin melebar. Dan kalau kita tengok balik 2 tahun ke belakang, 2019 dan 2020, kalau kamera mungkin boleh zoom in sedikit kepada angka 2019 dan 2022 ini, di mana pada tahun 2019 di luar bandar pendapatan purata adalah berjumlah RM5,400, manakala di bandar adalah RM8,635, dan wujud satu trend peningkatan yang cukup melebar, di mana pada tahun 2022 RM5,147 bagi masyarakat luar bandar pendapatan purata mereka, dan juga di bandar RM9,428 bagi pendapatan purata. Dan formula pendapatan purata ini sebenarnya kepada penonton yang mungkin tidak tahu adalah pendapatan purata ini melibatkan pendapatan tertinggi dan juga pendapatan terendah dibahagikan mengikut jumlah penduduk. Ini adalah pendapatan purata di dalam negara. Sekarang ni kita nak beralih pula kepada pendapatan isi rumah kasar mengikut negeri. Tapi kita fokus kepada 6 negeri yang terlibat dalam pilihan raya negeri. Sebelum itu, suka untuk saya maklumkan di mana di Malaysia, kadar pendapatan isi rumah secara purata adalah 8,479. Warna merah cerah ini mewakili purata, manakala warna merah gelap ini mewakili penengah, iaitu median. Di mana median ini, penengah ini merupakan pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah digabungkan tetapi tidak dibahagikan dengan jumlah penduduk di Malaysia. Baik, melihat kepada kadar purata nasional. Untuk kadar purata pendapatan isi rumah secara kasar 8,479. Kita bermula dengan Negeri Sembilan dahulu. Di Negeri Sembilan mencatatkan 6,788. Jika kalau kita boleh zoom sedikit, 6,788 di Negeri Sembilan. Manakala di Selangor merekodkan angka ketiga tertinggi dalam kalangan 6 negeri ini ataupun secara keseluruhannya, di mana Selangor mencatatkan RM12,233 pendapatan isi rumah kasar, melebihi kadar nasional sebanyak 8,479. Seterusnya Pulau Pinang RM8,267, hampir sedikit saja untuk menyamai kadar nasional. Dan seterusnya Kedah RM5,550. Sedikit ada jurang perbezaan untuk mencapai tahap kadar nasional. Dan Kelantan merekodkan negeri yang terendah dalam pendapatan isi rumah kasar mengikut negeri, di mana hanya mencatatkan RM4,885 berbanding kadar nasional iaitu sebanyak RM8,479. Hampir 50% perbezaannya. Akan tetapi ironinya, negeri jirannya Terengganu mencatatkan RM7,248 bagi pendapatan isi rumah kasar mengikut negeri. Hampir menyamai kadar nasional yang ditetapkan iaitu berjumlah RM8,479. Ini adalah pendapatan isi rumah kasar mengikut negeri. Seterusnya, kita ingin melihat pendapatan isi rumah boleh guna atau kata erti lainnya take home pay, di mana selepas anda telah menolak beberapa kos wajib, pembiayaan dan hutang sebagainya, ini adalah pendapatan yang boleh digunakan oleh masyarakat. Namun kita ingin melihat kepada 6 negeri yang terlibat dalam PRN. Pertama, Negeri Sembilan. RM5,701. Ini adalah pendapatan isi rumah yang boleh digunakan di Negeri Sembilan. Seterusnya di Selangor RM10,008. Dan di Pulau Pinang mencatatkan RM6,903 dan di Kedah RM4,815. Manakala di Kelantan RM4,320 pendapatan yang boleh digunakan, dan di negeri jirannya Terengganu RM6,433. Baik, bila kita bercakap tentang pendapatan boleh guna,
pastinya kita juga ingin mengetahui peratusan perbelanjaan kepada pendapatan boleh guna. Berapa yang diguna pakai oleh mereka menerusi pendapatan boleh guna itu. Baik, kalau kita lihat kadar pertumbuhan tahunan 2019 hingga 2022. Pendapatan kasar di peringkat nasional, Malaysia menetapkan 2.4 bagi pendapatan kasar, pendapatan boleh guna 1.7, manakala perbelanjaan penggunaan 3.4. Kalau kita lihat senarai ini, Pulau Pinang mencatatkan angka 2. Manakala Selangor 4.1 melebihi daripada kadar nasional, Kelantan mencatatkan 0.1, Kedah 0.2, Negeri Sembilan 0.4 dan Terengganu 2.1. Dan di bahagian pendapatan boleh guna pula, kita lihat ada beberapa negeri yang mencatatkan angka negatif dalam pendapatan boleh guna mereka menerusi kadar pertumbuhan ini. Di mana Kelantan mencatatkan angka negatif sebanyak 1.5% pendapatan boleh guna. Namun Negeri Sembilan negatif 1.1 dan Kedah negatif 1.1 dan Negeri Sembilan 0.8. Baik, bila kita bercakap tentang pendapatan boleh guna ini, semestinya kita ingin melihat juga kepada peratusan perbelanjaan menerusi pendapatan boleh guna ini. Kalau kita lihat kembali, Selangor dan Pulau Pinang merupakan antara negeri yang merekodkan pendapatan kasar dan pendapatan boleh guna yang tinggi, yang sama ada lebih daripada kadar nasional ataupun tidak kurang daripada itu dan tidak mencatatkan angka negatif, termasuk Terengganu juga yang mencatatkan 2.1 pendapatan kasar. Namun bila kepada angka ini, kalau kita teliti balik, negeri-negeri yang mencatatkan pendapatan kasar, pendapatan boleh guna dan perbelanjaan penggunaan ini yang tertinggi, mereka sebenarnya apabila kita merujuk kepada peratusan perbelanjaan kepada pendapatan boleh guna, mereka sebenarnya memperuntukkan perbelanjaan mereka itu kurang. Kalau kita lihat Pulau Pinang 77.5% peratusan perbelanjaan kepada pendapatan boleh guna yang digunakan oleh mereka. Maksudnya, menerusi pendapatan boleh guna itu, ini sahaja jumlah yang dibelanjakan oleh mereka berbanding negeri yang mempunyai pendapatan kasar dan pendapatan boleh guna yang rendah. Kalau kita tengok Kelantan, pendapatan boleh gunanya negatif 1.5. Akan tetapi, peratusan perbelanjaan kepada pendapatan boleh guna mereka cukup tinggi, iaitu 81.6. Sama juga dengan Negeri Sembilan, 82.6%. Maka di sini memperlihatkan bahawa timbul satu persoalan. Adakah kerana faktor kos sara hidup? Umumnya di Selangor, di Lembah Kelang dan sebagainya, adakah tekanan kos sara hidup itu mendesak masyarakat Selangor khususnya untuk tidak berbelanja lebih, manakala kos sara hidup di Kelantan dan juga di Negeri Sembilan mereka tidak merasai tekanan ekonomi secara menyeluruh dan membolehkan mereka untuk berbelanja. Melihat kepada angka ini, pastinya ada peningkatan daripada negeri-negeri yang mempunyai kekurangan peratusan pendapatan boleh guna. Dan pastinya Najib dan Syazwani, persoalan yang timbul juga, adakah menerusi pengundian dalam PRN kali ini bakal mengubah trend ini? Dan saya kira itu antara data yang dapat saya kongsikan buat masa ini, kerana pastinya kita juga ingin melihat di masa hadapan bagaimana pula trend ini adakah bakal berubah melihat kepada faktor dan situasi politik semasa, kerana menerusi kestabilan politik pastinya wujudnya kestabilan ekonomi dan mungkin trend ini akan berubah dari masa ke semasa. Najib dan Syaz.